Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okey, selamat datang ke grup pendidikan Islam bersama dengan Ustazah Nafisyah binti Nan. Okey, kamu dah kenal nama Ustazah Kau belum? Tak apalah, Ustazah kenalkan diri Ustazah, iaitu Ustazah Nafisyah binti Nan. Akan mengajar kamu secara online PDPR ini untuk 3 tingkatan, untuk tingkatan 2, 3 kelas. Okey, 2 UM, 2 USM dan 2 UKM. Okey. Baik, kita mula pembelajaran kita hari ini. Mula-mula sekali Ustazah dah kenalkan diri Ustazah tadi Kemudian untuk pendidikan Islam, okey, untuk pendidikan Islam kita tengok di sini mungkin ramai yang tak beli buku. Okey. Tak beli buku ataupun dia tak tahu nak tulis dalam apa. Yang kalau sekiranya Ustazah bagi kerja dan sebagainya dia tak tahu nak buat macam mana sebab kamu tak boleh pergi sekolah untuk beli buku tulis siapa yang dah beli buku tulis hari cuti hari tu, selamatlah. Waktu sekarang PKP kamu tidak boleh keluar untuk masuk ke kawasan sekolah kecuali murid-murid tingkatan 5 yang ambil SPM sahaja. Jadi untuk memudahkan kamu boleh guna aja sambung buku tulis tingkatan 1. Ada kan buku tulis? Ataupun buku mana-mana kamu beli dekat kedai buku biasa, kamu tulis saja catatan di situ. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Baik, untuk pendidikan Islam, okey, mula-mula Ustazah nak bagi tahu bahawa kamu tak dapat buku teks sebab kamu tak boleh pergi sekolah. Okey, kalau diumumkan sekolah buka, barulah kamu boleh hantar buku dan ambil buku. Untuk itu, kamu dikendaki membuka buku teks digital online yang cikgu tingkatan dah bagi masa dalam grup WhatsApp. Okey. Siapa-siapa yang tak jumpa buku teks tu, dia klik saja dekat channel dekat Google, buku teks digital, pilih saja di situ pendidikan Islam tingkatan 2. Okey? Jadi kamu cari saja di situ. Okey, di sini Ustazah nak share Ustazah dah cari tadi. Buku pendidikan Islam tadi Ustazah. Nanti Ustazah. Buku dia bentuk macam ni okey. Ni buku pendidikan Islam Ustazah dah tengok tadi. Okey, kamu boleh cari di mana? Dalam mana? YouTube? YouTube dalam Google. Okey, kamu Google. Okey, ni buku pendidikan Islam tingkatan 2, cari je. Okey. Bila kamu dapat buku tu, kamu klik. Okey, hari ni untuk hari ni kita tengok pelajaran kita yang pertama. Okey. Okey, pelajaran kita yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pengkurnia hidayah. Okey, nampak tak? Ustazah tak nampaklah muka kamu. Ustazah nak present Okey. Okey, tajuk yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala pengkurnia hidayah. Okey. Jadi apa yang kamu perlu buat? Ayat ini merupakan ayat kefahaman, ayat bacaan dan ayat hafazan. Okey? Nampak tak buku teks yang Ustazah tunjuk ni? Nampak tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak. Nampak. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 3, ayat 8, kamu dikendaki membaca ayat dengan betul, lancar serta bertajwid. Okey? Ayat ini. Kemudian apabila kamu dah baca ayat ini, kamu mesti
tahu maknanya. Okey. Okey, ini maknanya ada sini. Okey. Baik. Kamu ada handphone kan? Kamu boleh scan QR di sini. Scan QR di sini, dengar bacaannya. Okey, nanti Ustazah bagi link bacaan kepada kamu ya. Okey. Kemudian ni intisari ayat yang kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan ayat tadi. Okey. Ini ayat yang pertama yang kita belajar pada hari ini. Okey. Kamu nak ikut Ustazah ataupun kamu ikut tanpa buka mic lah Nanti kalau kamu buka mic nanti jadi dia serabut pula Okey. Kamu dengar saja bacaan Ustazah. Okey, boleh? Boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey. Jadi ayat ini merupakan ayat hafazan. Jadi macam mana Ustazah nak dengar kamu hafaz tanpa melihat buku. Okey, mula-mula kamu baca, dengar, baca bagi fasih sangat-sangat. Jadi setiap hari, pagi, petang, tengah hari, malam, Ustazah akan lantik AJK group AJK ada, semua dah ada, satu kelas 2 orang yang Ustazah lantik itu. Ustazah nak 10 orang. Satu hari pagi 10 ke ataupun petang 10 dia akan baca melalui bersemuka dengan Ustazah. Ustazah buka macam ni lah. 10 orang saja. Kalau ramai-ramai nanti susah Ustazah nak tegur bacaan. Okey? Jadi Ustazah buat 10 pagi, 10 petang. Ataupun 10 petang, pagi kamu ada kelas ataupun 10 petang dan 10 orang malam. Jadi lama-lama habislah. Berapa ratus orang ni? 100 tak silap 120 dalam kelas Ustazah. Jadi nanti admin AJK tu dia akan kumpulkan dalam grup-grup itu. Grup itu sahaja yang akan hafaz di hadapan Ustazah. Okey, sekiranya kamu dah lancar semua bacaan ini dengan bacaan tajwid dan sebagainya, insya-Allah ayat hafazan kamu ni automatik kamu akan dapat PBD 6. Itu secara automatik lah. Ya. Okey. Okey, sekarang kita tengok ni terjemahan dia. Okey, kita tengok terjemahan ni. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami. Rabbana ni Tuhan kami. Rabbun Tuhan na kami. Rabbana wahai Tuhan kami. La jangan. Tuzigh qulubana engkau memesongkan hati kami. Qulubana dari perkataan qalbun. Qalbun itu adalah hati. Na tu kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Ayat ni merupakan ayat doa. Doa kamu boleh amal. Okey.
Ba'da idh hadaitana, sesudah. Ba'da, sesudah. Idh hadaitana, engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah, wahab lana, kurniakanlah, min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Rahmah, okey? Rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Sesungguhnya innaka, anta, engkaulah, al-wahhab, pemberi kurnia. Sesungguhnya engkaulah jua Tuhan yang maha pemberi kurnia. Okey. Baik. Sebelum kita masuk intisari ayat, Ustazah nak 3 orang untuk permulaan ini. 3 orang boleh buka mic seorang-seorang buka mic seorang-seorang untuk baca ayat ini okey. Boleh perkenalkan diri dan nak baca. Okey, buka mic dan gambar Okey, saya nak tengok. Tengok kamu. Okey, siapa nak mula? Ada tak yang nak mula? Ada tak yang nak mula? Nak mula baca? Tak apa, cuba kita belajar ni. Bukan hafal, nak apa lagi, kita nak belajar. Okey? Okey, boleh bersuara sekarang? Cepat. Siapa yang nak mula baca? Tak ada? Buka mic boleh. Okey. Siapa yang left meeting tu, dia masuk balik. terkeluar, masuk balik cepat. Siapa nak baca? Allah, senarai nama. Kita tengoklah sini. Ada tak? Muiz ada sini, Muiz? Azwan. Apa? Azwan pula dah. Macam mana kita nak tengok kamu ni? Cepat, siapa nak baca? Tak confident lagi nak baca? Okey, saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ada dah yang nak baca? Okey, boleh mula. Okey, tak confident lagi? Okey, tak confident lagi, tak apalah. Saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Okey, boleh? Boleh? Boleh ikut bacaan Ustazah? Boleh. Okey. Siapa ni? Muhammad buat? Okey, Muhammad. Muhammad boleh baca? Muhammad? Okey. Cuba baca. Okey.
Cepat. Tak apalah. Kalau siapa yang ya, siapa nak cuba? Okey. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Sufi Zakwan bin Zulkifli. Dari tingkatan 1UM. 2 UM. Saya 2UM, 1UM pula. 2 UM. 2 UM. Muhammad Sufi Zakwan. Zulfi Zakwan. Okey, baca. Zulfi Zakwan Muhammad Zulkifli. Okey, baca. Okey, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la turi' qulubana. Okey, Zakwan. Sufi, Ada kejap. kita. Sufi. Ya. Sekejap. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la turi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, ada 2 kesalahan di sini ya. Murid-murid lain boleh tengok Pertama, la tuzi'. Qain la tuzi'. Dia kata kamu kata apa? La salah tadi kamu kata apa? Entahlah. La tuzi'. Rabbana la tuzi'. Qain. Okey. Yang kedua, wahhab ni ada sabdu. Antal wahhab. Dia ada sabdu wahhab. Okey. Bagus Muhammad Sufi nak ulang sekali lagi tak? Boleh ya. Boleh. Cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la turi' qulubana. Qulubana ma'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahhab. Okey, bagus. Sufi boleh ulang-ulang baca bagi lancar, kemudian hafaz. Okey? Okey. Sufi Zakwan Okey, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak baca? Saya cikgu. Nama? Muhammad Daniel Faiz bin Muhammad Iskandar. Okey, 2 UM Okey, cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, ada beberapa makhraj kena betulkan Muhammad Daniel Faiz makhraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makhraj dia kena sebut betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makhraj dia sebut betul-betul huruf-huruf yang kamu belajar masa tingkatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Rabbana tadi pun ada beberapa makhraj yang perlu diperbetulkan Muhammad Daniel Faiz. Walaupun bagaimanapun bagus bacaan. Okey. Ada murid lain lagi nak cuba? Saya. Putri Putri 2 apa 2 UKM. 2 UKM. UKM. Okey, boleh baca Putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagus Putri bagus, cuma la tuzigh. Jangan kata tuzigh. Tuzigh tu dia tergelincir zai tu La tuzigh. Tuzigh. Kamu kata tuzigh. Tergelincir zai ni. Yang lain semua bagus.
bacaan kamu boleh amalkan dan hafaz terus Putri. Bagus Ya, okey, siapa lagi? Saya. Nama? Nak try Zah. Ha? Nak try Zah. Dan boleh tahu nama. Muhammad Amirul Syahiran. 2 2 UKM. UKM. Amirul Syahiran. Okey, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, bagus Wahab. Ba tu kena bagi jelas juga Wahab lana min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah. Okey, bagus Amirul Syahiran. Okey, next. Siapa? Saya Bagi nama. Aisyah bin Muhammad Azlan Shah dari 2 UM. 2 UM. Okey, Nik. Muhammad ada tak? Tak ada. Saya nak check nama kamu. Nama apa? Anik Akasha. Nik. Anik. Anik. Anik Akasha. Okey, Anik. Okey. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semula Anik. Rabbana la tuzigh semula. Rabbana la tuzigh La qulubana. tak sebut. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab ba'da idh hadaitana. Ba'da tertinggal. Jangan laju sangat. Okey, semula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, bagus Bagus. Anik, lancarkan bacaan dan hafaz. Okey, siapa lagi? Saya. Bagi tahu tingkatan dulu baru bagi tahu nama. 2 UKM. Haikal Huzair. 2 UKM siapa? Haikal Huzair. Haikal Huzair. Muhammad Hafizullah. Okey, boleh baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, bagus Okey. Okey, jadi saya stop dulu sini. Saya nak bagi intisari ayat dahulu Intisari ayat ni Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat berapa Sekejap saya tengok muka surat 3. Ni muka surat 3, buku teks muka surat 3. Okey, Saza simpan dulu. Saza nak bagi PowerPoint dulu. Okey, nanti murid tengok sini okey. Okey, di sini PowerPoint tajuk ni lah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala pengkurnia hidayah. Okey, buku teks muka surat 2 hingga 4. Nampak tak Ustazah ni? Ustazah kecilkan. Nampak tak? Tu besar sikit okey. Baik. Kita tengok tadi ayat ni kita dah baca. Surah Ali Imran ayat 8. Kemudian kita terjemahan ayat. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah rahmat daripada sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Okey. Baik, kita tengok di sini. Okey. Macam mana cara kita nak menghafaz? Okey, macam mana cara kita nak menghafaz? Okey. Mula-mula sekali kita tengok, kita buat potongan ayat macam ni. Okey. Kita potong satu-satu supaya kita tahu makna, maksud dia dan kita hafaz ini saja.
Rabbana. Rabbana semua orang dah tahu. Okey? Rabbana. Kemudian kita potong ayat yang kedua. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Selama mana kita tak ingat, kita hafal ayat tu je lah. Rabbana, dah ingat dah. La tuzigh qulubana. Hafal ayat ni sekurang-kurangnya 5 kali, 10 kali. Kemudian kita pindah ayat yang ketiga ni. Kalimah yang ketiga ini. Ba'da idh hadaitana. Ba'da idh hadaitana. Ba'da idh hadaitana. Okey, kita fasihkan kalimah ini. Kemudian wahab lana, wahab lana, wahab lana. Kemudian kita pindah ayat ni pula. Min ladunka rahmah, min ladunka rahmah. Nun masuk ke dalam lam ni, idgham memasukkan. Min ladunka rahmah. Nun masukkan ke dalam lam, idgham bila gunnah tak dengung. Lam dan ra, idgham bila gunnah tidak dengung. Innaka antal wahhab. Nun ni kena dengung lah sebab dia wajib al-gunnah. Okey. Kemudian kita tengok intisari dia. Okey. Tadi intisari dalam buku teks dalam bahasa Jawi. Ni saya buat dalam bahasa Rumi lah. Yang pertama kita lihat di sini. Okey. Umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Okey. Jadi maksud di sini, ayat ini merupakan ayat doa. Apa yang berkaitan dengan doa di sini? Doa untuk mendapat hidayah. Allah meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang. Tadi dia ada ayat rahmat di situ kan? Innaka antal wahhab. Itu ayat rahmat. Jadi Allah meneguhkan hati mukmin ini dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, intisari ayat yang ketiga. Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Siapa yang nak bagi hidayah dan rahmat dalam kehidupan kita ni? Siapa yang nak bagi? Iaitu Allah. Okey? Kita di sini kita mendapat dua lah. Satu hidayah, satu rahmat. Okey? Hari-hari kita baca doa ni. Yang keempat, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kerana hidayah itu milik Allah yang mutlak. Jadi siapa yang nak beri hidayah kepada kita? Allah. Macam mana kita nak dapat hidayah? Minta. Bagaimana kita nak minta? Nanti Ustazah akan terangkan lagi ya. Okey. Jadi tiada jaminan seseorang itu kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Jadi kalau kita dapat hidayah pun, kadang-kadang Allah tarik balik hidayah itu. Macam mana? Jadi kita takut Allah tarik balik hidayah yang ada pada kita menjadi seorang yang beriman. Takut-takut terkeluar daripada iman. Maka tiap-tiap hari kita hendaklah berdoa, minta kepada Allah supaya jangan engkau pesongkan hati kami ini. Jangan engkau pesongkan. La tuzigh tadi. Okey? Okey, baik. Okey, sekarang kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan hidayah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hidayah? Ada nama hidayah tak kelas ni? Tak ada ada hidayah, baguslah. Hari-hari orang panggil kat dia hidayah. Okey? Hidayah ni pada bahasanya iaitu bahasa Arab lah. Iaitu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk Allah ke arah kebenaran. Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita petunjuk ke arah kebenaran Islam ya. Okey. Okey. Ni Ustazah kata lah, macam mana kita nak mengekalkan hidayah yang Allah bagi kepada kita?
Pertamanya, hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita. Apa nikmat yang Allah dah bagi kepada kita? Apa yang Allah dah bagi nikmat kepada kita? Boleh buka mic. Okey, apa Allah bagi nikmat kepada kita? Nikmat apa? Nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan. Alhamdulillah, kita dah sihat, kita boleh berada depan handphone kita masing-masing. Berada depan laptop kita masing-masing untuk belajar hari ini. Ada kawan kita yang tak bangun lagi pun ada. Tak ada nikmat untuk belajar. Kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah mensyukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita, kesihatan. Okey, bagus siapa jawab tadi ni? Yang kedua caranya iaitu kita kena yakin kebenaran akidah. Okey? Yakin kebenaran akidah. Iaitu kita hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang memberi hidayah, Allah sahaja yang memberi rahmat. Kita kena yakin, Berakhlak mulia. Okey, Ustazah pastikan semua murid-murid pendidikan Islam yang ambil pendidikan Islam, murid-murid yang beragama Islam mesti beramal dengan akhlak yang mulia. Okey. Yang keempat, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Okey, dalam ni ada 50 orang ni memang bersungguh-sungguh betul. Ustazah puji kamu. Kamu dah bersedia depan handphone dengan Google Meet, kamu bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu. Ustazah doakan kamu ni akan berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kamu akan mengekalkan hidayah kamu. Okey? Amin. Ini semua murid yang bersungguh-sungguh nak menimba ilmu ni. Mereka datang tadi. Amin. Tadi sign bahasa Inggeris. Okey. Jadi orang yang nak memperoleh hidayah ni, nak kekal hidayah dalam hidupnya, dia kena rajin, bersungguh-sungguh. Ni contohlah. Okey. Ada kawan kamu duduk lena lagi tidur. Okey. Kelebihan. Okey, jadi apakah kelebihan orang yang mendapat hidayah ni? Orang yang mendapat hidayah ni sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapat keridaan dan kebahagiaan hidup. So, orang yang mendapat hidayah ni kita tengok dalam diri kita ni, okey, dalam diri kita ni kita tak seronok untuk beribadat kepada Allah. Kita seronok untuk siapa yang buka tu kita gangguan okey. Orang yang mendapat hidayah ni dia bangun pagi dia nak solat subuh. Kerana apa? Dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tinggal solat 5 waktu. Dia nak buat baik kepada kedua ibu bapa. Okey? Ini orang yang mendapat hidayah. Cuba cek dalam diri kita Ini kelebihan dia. Orang yang tidak mendapat hidayah ni hidupnya dalam kesesatan dan kebatilan. Solat tak nak, belajar tak mahu. Okey? Tolong ibu bapa tak mahu. Ni ciri-ciri orang yang tak dapat hidayah lagi Okey, kita kena doa banyak-banyak lah. Okey, sekarang kita nak tadi kita tengok kelebihan ciri ni orang yang mendapat hidayah. Okey. Ciri orang yang mendapat hidayah ni dia sabar. Sabar suruh mak beli telefon baru nak Google Meet. Mak kata sabarlah dulu, sekolah belum buka lagi nak Google Meet. Dia sibuk nak suruh mak dia masuk Unify dan sebagainya. Dia sabar menghadapi cabaran hidup terutamanya dalam COVID ini Ustazah doakan semua kita ni terhindar daripada COVID Ustazah pun doakan untuk diri Ustazah dan rakan-rakan kita, cikgu-cikgu kita semua untuk menghadapi cabaran hidup 2021 ini supaya kita sabar okey. Kemudian kita berfikiran terbuka dan berpandangan jauh. Okey. Okey. Jadi kita berfikiran terbuka dan berpandangan jauh. Kita kata macam mana nak online Google Meet ni cucu Ustazah dah menangis dah. Ada gangguan. Dengar. Okey. Senang menerima kebenaran. Okey. Orang yang mendapat hidayah ni dia orang cakap apa pun dia kata, oh betul lah tu. Orang kata jangan keluar rumah. Oh betul lah tu, tak boleh. Orang kata ikut SOP. Nak pergi kedai, nak pergi mana-mana, nak beli barang. Okey. Dia ikut SOP, dia senang menerima kebenaran. Hidup dalam keadaan tenang dan gembira. Okey, hati dia seronok. Okey.
Ini orang yang mendapat hidayah. Kita rasa seronoknya nak belajar hari ni, berkobar-kobar nak jumpa ustazah hari ni. Tenang. Okey? Ini orang yang mendapat hidayah. Dia mudah melakukan kebaikan. Apa yang cikgu suruh, apa yang ibu bapa suruh, apa yang masyarakat suruh, apa yang menteri kita suruh, pentadbir kita suruh, dia mudah melakukan kebaikan. Okey? Ini orang yang mendapat hidayah. Okey, ada tak dalam diri kita? Okey. Orang yang mendapat hidayah. Ni orang yang tak dapat hidayah ni. Kita takut kita juga. Akibat tidak mendapat hidayah, orang yang tak dapat hidayah ni macam mana? Dia kecewa, gagal. Okay? Dia gagal dalam hidup, berfikiran sempit dan bertindak melulu ni ikut suka hati dia lah. Kerana dia tak ada iman dalam diri dia. Dia susah menerima kebenaran. Orang kata solat 5 waktu, solat 5 waktu. Dia solat 1 waktu, 2 waktu saja. Dia tak nak terima kebenaran. Dia tak tahu kata dia akan berjumpa Allah bila-bila masa. Matilah tu. Okay. Hidup dalam keadaan keluh kesah. Bangun pagi keluh kesah, tengah hari keluh kesah. Ini orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali orang yang tidak mendapat hidayah, dia sukar melakukan kebaikan. Okay. Dia buat apa? Dia buat kejahatan lah. Okay. Jadi apalah perkara yang menghalang kita untuk mendapat hidayah ni? Perkara apa yang menghalang sangat kita nak mendapat hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah ni? Kenapa Allah tak bagi hidayah kepada kita? Okay, cuba kita renungkan. Baik, jadi perkara yang menghalang hidayah kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni, pertamanya tentu sekali kita meninggalkan ibadat wajib. Ibadat wajib yang Allah fardukan kepada kita, kita tak buat. Tak solat, tak puasa, tak zakat, tak menunaikan haji bagi orang yang mampu. Okey, ini perkara yang boleh menghalangkan kita untuk mendapat hidayah. Yang kedua, melakukan maksiat. Ni tak ada lah kot pada diri kita, pada diri anak-anak, 2 UM, 2 UKM, 2 USM, takut minum arak, takut berjudi. Okay? Memiliki sifat mazmumah. Mazmumah ni sifat-sifat terkeji lah. Sombong, takabur, dengki, riak. Okay? Ini semua sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang menghalang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya ialah tidak menghormati ibu bapa dan guru. Okey. Dia tak hormat. Tak hormat cikgu. Ni ada kita jumpalah 2-3 orang pelajar yang tak dijauhkan ya. Okey, pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Jadi apabila kita dah belajar tajuk ini, kita faham tajuk ini, kita mesti tahu apa pengajaran ayat ini kepada kita. Okey. Yang pertama kita lihat sini, kita hendaklah meninggalkan segala perbuatan yang menghalang kita daripada mendapat hidayah Allah supaya apa? Supaya hidup diberkati Allah. Semua orang nak berkat dalam hidup. Jadi ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah sentiasa berdoa untuk memperolehi hidayah Allah. Ayat tadilah, nak hafaz dan doa selepas solat. Yang ketiga, kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat kerana mendapat hidayah daripada Allah. Kita bukan nak bahagia di dunia, kita nak bahagia di akhirat. Okey, sebelum kita nak meneruskan tajuk seterusnya, Ustazah nak beritahu dululah pengajaran ayat. Cara pengajaran ayat. Jadi masa tingkatan 1, Ustazah dah ajar Ustazah kamu dah ajar bagaimanakah cara nak menulis pengajaran ayat. Pengajaran ayat, Ustazah ingat ni lagi, mesti ada kita hendaklah. Okey, ni kita hendaklah. Umat Islam hendaklah. Masyarakat hendaklah. Di sini Ustazah buat kita sahaja. Hendak apa? Hendak buat apa? Supaya, agar
untuk. Okey. Kerana. Boleh faham? Boleh faham tak? Kau tak boleh cakap seorang-seorang. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh saja. Boleh. Boleh Ustazah, boleh. Boleh saja. Okey, jadi sedikit pengajaran ayat pengajaran ayat. Okey, dah habis dah tajuk kita yang ni. Nanti Ustazah record, kamu ulang kaji semula Ustazah record lah nanti. Okey, kemudian Ustazah nak tunjuk okey, satu lagi Ustazah nak tunjuk pengenalan Ustazah tadi pengenalan Ustazah. Okey, sekejap Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Ustazah dah buat kursus dah untuk pengenalan di kelas 2 UM, 2 UKM, 2 USM. Ustazah takut apa line tak clear dan apa ni. Okey. Okey, nanti ulang balik lah kalau kamu nak tengok. Ni YouTube yang Ustazah buat. Okey. Carilah Syah Nan. Okey, ni nama Ustazah. Banyak jugalah YouTube Ustazah buat. Boleh tengoklah untuk yang tahun lepas. Okey. Nanti ulang baliklah tengok lah. Okey, Ustazah, ada apa soalan nak tanya berkaitan dengan pendidikan Islam, boleh tanya sekarang. Ustazah tutup dulu lah. Ada apa soalan nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Buku teks ke apa? Ya? Ada apa nak tanya? Okey. Kita nak dah menghampiri waktu akhir Okay, ada apa soalan nak tanya? Ada apa soalan? Tak ada Ustazah. Tak ada. Okay, kalau Ustazah record, nanti Ustazah akan send baliklah apa yang Ustazah ajar supaya kamu lebih faham. Okey, Ustazah berhenti di sini dahulu untuk memberi kamu laluan untuk pelajaran seterusnya. Kamu ada 2 subjek lagi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Baik Ustazah. Memang gempok lah. Thank you Ustazah. Tak boleh.